kita ni akan ada satu wawancara mengenai dengan ekspedisi Kayak Belia, dan narasumber yang bakal kita hadirkan ialah Saiful Rizal bin Haji Arifin selaku Pegawai Latihan Pusat Pembangunan Belia dan Haji Ruslan bin Haji Kurus. Mereka pun sudah berada di sebelah Sarina dan mari saja kita sapa mereka. Ya, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang ke studio Rampai Pagi. Rasanya ini bukan kali pertama juga ruang dan juga peluang untuk menghadirkan pegawai dan juga pegawai daripada Pusat Pembangunan Belia untuk memberikan antara aktiviti yang dianjurkan. Baik, ini hari ini kita bercakap mengenai dengan ekspedisi Kayak Belia. Saya difahamkan ini merupakan salah satu program yang juga menyemarakkan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Baik, kita akan terus saja kepada agenda kita ini tuan. Mungkin dapat menerangkan serba sedikitlah mengenai dengan ekspedisi ini dan secara lebih lanjut juga menerangkan siapa penganjurnya dan siapa sebenarnya peserta-pesertanya. Ya, silakan. Terima kasih Sarina dan Umu. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada pihak RTB kerana memberi peluang kepada Pusat Pembangunan Belia untuk memberikan aktiviti ini. Alhamdulillah pada tahun ini Pusat Pembangunan Belia telah merancang dan insya-Allah akan melaksanakan sebuah aktiviti yang sangat mencabarlah bagi kami dan ianya baru pernah kami laksanakan, iaitu aktiviti ekspedisi Kayak Belia Hari Kebangsaan 40, iaitu sempena dengan program program semarak Hari Kebangsaan ke-40. Ianya dianjurkan oleh diterajui sendiri oleh Pusat Pembangunan Belia dan disokong penuh oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga sokongan daripada kita ni punya rakan kongsi kita ni, iaitu Outward Bound Brunei, Jabatan Belia dan Sukan dan juga Persatuan Care. Aktiviti ini, ekspedisi ini dibukakan kepada keseluruhan belia. Kami open to the public lah. Tapi prioriti, keutamaan memang diberikan kepada belia lah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah sambutannya sungguh luar biasa. Di mana kami mendapat penyertaan daripada orang-orang berpengalaman dan orang-orang veteran, dan juga yang menariknya adalah belia yang belum pernah. Memang kami punya target lah. Belia yang belum pernah, sebab memang di antara matlamatnya untuk memberi peluang kepada para belia untuk merasai macam mana untuk mengikuti sebarang ekspedisi seperti kayak, dan satu untuk memberi peluang kepada para belia juga untuk mengekspresikan semangat patriotisme diorang tu sempena Hari Kebangsaan ini. Betul, tepat sekali. Alhamdulillah. Memang satu aktiviti yang agak yang agak mencabar dan juga mencabar. Tambahan lagi ramai juga yang mengikut serta dalam aktiviti ini. Mungkin tuan sendiri boleh berikan kepada penonton bagaimana tercetusnya idea untuk menjadikan aktiviti kayak ini sebagai sebuah ekspedisi. Yang berpengalaman. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih sampai pagi sama-sama memberikan bagi semangat dalam belia kita ni. Ekspedisi kayak sebenarnya ekspedisi ini yang di sempena Hari Kebangsaan ini dilaksanakan setiap tahun. Ada kalanya ekspedisi ekspedisi mendaki gunung. Pada tahun 2010 ada pernah buat mendaki Gunung Pagun, Gunung Bukit Beladong, dan kali ini di Pusat Pembangunan Belia melaksanakan ekspedisi kayak yang dulu tahun lepas pun ada pernah ekspedisi kayak, tapi dibuat daripada daerah Brunei Mara ke Temburong, kawasan Teluk Brunei lah. Kali ini pada tahun ini lebih mencabar. Ya, kerana destinasinya lebih jauh, jaraknya lebih jauh dan keadaan laut terbuka. Laut terbuka artinya bukan di dalam teluk, yang memang keadaan banyaklah aspek-aspek ombak lebih mencabar, anginnya yang memang terbuka. Jadi bagi challenge bagi orang yang lama sudah mengikuti kegiatan kayak ini, memang ternanti-nanti ni. Pasal akan membuat sendiri memang
memang bahayalah. Jadi dibuat beramai-ramai ni terkawal insya-Allah. Jadi sebenarnya ekspedisi ataupun permainan kayaan ini tidak begitu asing di negara Brunei Darussalam, kerana saya sendiri dapat informasi maklumat ada sebenarnya komuniti berkayak yang tegar di negara kita ni. Hatta dorang ni pun sebahagian besarnya menjadi jurulatih juga ataupun menjadi trainer kepada peserta-peserta yang menyertai regata pada zaman ani diadakan. Selain itu, saya percaya untuk sesebuah ekspedisi yang besar sebegini, terdapat beberapa aspek keselamatan yang perlu kita ambil kira dan ambil perhatian. Macam mana bisa kita menangani dan membuat persediaan bagi aspek keselamatan bagi ekspedisi kayak belia kalian ini. Okey, terima kasih. Okey, bagi persiapan ekspedisi kayak belia pada tahun ini, kami sudah mempersiapkan dengan latihan-latihan seperti capsize drill, dipastikan peserta ni mengetahui teknik-teknik untuk menyelamatkan diri. Atau dibuat dari sejak minggu lepas dah kami membuat. Dan selepas itu dibuat latihan di Pantai Serasa untuk teknik-teknik atau berkayuh. Dan hari ini juga latihan dilaksanakan di Pantai Meragang, iaitu di laut terbuka. Jadi selain daripada aspek latihan, kami mempersiapkan semasa ekspedisi kami akan mempersiapkan seperti bot keselamatan, akan sentiasa mengiringi peserta ni semasa ekspedisi, dan bantuan daripada pihak keselamatan juga, pihak polis, marine akan sama-samalah menjaga keselamatan pelatih ini. Tadi sempat kita melihat satu sisipan di mana latihan keselamatan ketika menangani berlakunya capsize. Kayak itu saya lihat, saya pernah melihat kayak ini, tapi herannya ada macam-macam, bah. Jadi selain daripada apa jenis kayak yang akan digunakan dalam ekspedisi ini, saya ingin mengetahui juga apa beza kayak dengan kanu. Okey. Memang dia ada kekeliruan sedikit. Apa kayak ni, apa kanu ni sebenarnya? Sebenarnya kayak ni dia close cockpit. Close cockpit artinya decknya tu tertutup. Air tidak akan masuklah walaupun ada ombak tinggi air tidak akan masuk. Manakala dengan kanu pula, kanu ni open deck. Open deck ni terbuka. Kalau sekiranya ombak besar air akan masuk. Jadi yang dah sesuai untuk digunakan di laut terbuka. Mungkin di kawasan sungai, teluk, tasik, ia boleh digunakan kanu. Kerana kanu ni dah sesuai di kawasan ombak terbuka tu, geloranya lebih mencabarlah kalau berbanding tenangnya air sungai berangkali macam tu. Dan air mudah masuk kalau kanu. Jadi untuk ekspedisi ni kayak yang digunakan ada spesifik kanunya. Pada ekspedisi ni kayak yang digunakan memang khusus diiktiraf antarabangsa. Bukan saja digunakan di dalam ketani di Brunei, ya memang diiktiraf antarabangsa untuk digunakan ekspedisi kayak. Ya macam-macam ekspedisi kayak ni macam-macam jenisnya. Ada kayak yang digunakan untuk slalom, ada yang digunakan untuk sea kayak. Sea kayak itu untuk di laut juga, tapi bukan untuk jarak jauh. Tapi ekspedisi kayak ni lebih panjang dan ia punya boleh membawa peralatan perkemahan di dalam, ada kompartmennya. Ada kompartmen. Kita akan memaparkan beberapa gambar-gambar semasa aktiviti berkayak ataupun mungkin misi berkayak dilakukan. Mungkin dapat diceritakan ni Tuan Haji. Okey, ini semasa ekspedisi yang belia, anjuran jabatan belia dan sukan dulu pernah dibuat daripada Kuala Belait ke Serasa. Pernah dibuat dulu kali dalam tahun 2010 ni. Dibuat dulu. Sudah lama. 14 tahun lepas. 14 tahun lepas. Lama sudah. Seterusnya, ini kita lihat lebih mencabar kerana peserta berdepan dengan ombak. Okey. Ini adalah latihan yang kami laksanakan pada hari ini, insya-Allah. Ini cara teknik untuk memecah ombak
apabila keluar daripada pantai dan apabila untuk berbalik semula keluar daripada laut itu untuk ke pantai. Beach in dan beach out lah. Ini ada teknik khusus lah untuk cara ni. Kalau dah lurus tekniknya memang akan terbalik digulung ombak. Digulung ombak. Bagaimana pula dengan ini? Ini juga satu lagi gambar kenangan semasa atau ekspedisi yang pernah dilaksanakan bersama Jabatan Belia dan Sukan lah. Baik, mungkin kita tertanya-tanya juga penglibatan Pusat Pembangunan Belia dalam sama menggayakan ekspedisi kayak belia ini. Bagaimana sebenarnya tercetusnya Belia ideanya untuk mengadakan ekspedisi ini dan melibatkan kalangan belia? Saya percaya sebahagiannya ada pelatih-pelatih barangkali ini dari Pusat Pembangunan Belia. Macam mana cikgu? Ya, betul Sarina. Kita Pusat Pembangunan Belia ni ia selalu dinamik, dia selalu bergerak dan mencari sesuatu yang baru dan memberi peluang. Itu yang ia punya keywordnya lah, memberi peluang kepada belia dalam apa je semua bidang lah. So mengambil cerita-cerita yang lapas satu daripada yang sisi-sisi lapas. Kayak ini jarang dibuat. Maksudnya ada banyak cabarannya dan ia tidak dapat dibuat seorang. Mesti ada grup yang melaksanakan. Kalau cycling, siapa saja boleh cycling, tapi kayak must be organized. So peluang untuk belia melibatkan diri dalam kayak sikit. So that's why we buat perundingan untuk melaksanakan kayak inilah. So, alhamdulillah mulanya dibukakan kepada para pelatih Pusat Pembangunan Belia. Tapi melihat kepada peraturan di mana tu makin banyak. So alhamdulillah setakat ini ada daripada penglibatan daripada UNISA, student UNISA, student KUPU SB dan ada di antara pekerja swasta, even orang kerajaan pun ada. Alhamdulillah. Termasuk yang orang veteran itulah, alhamdulillah. Jadi dari segi keramaian mungkin dapat dikongsi kalau orang indah mencari kesalahan. Alhamdulillah setakat ini di luar dugaan lah. Sebab kami target asalnya 40 orang. Tapi masa ini 2 kali ganda. Ada 80 orang. Termasuk dengan land support lah. Land support itu maksudnya ada di antara staff dan warga PBB dan pelatihnya nanti akan menjadi tenaga bantu support land. Kru-krunya bukan escort atau escort di darat yang akan mempersiapkan segala kemah. Untuk makluman juga, ekspedisi ini akan memakan masa 3 hari. Kami akan bermula daripada Sungai Liang, Pantai Liang pagi subuh, and then akan first checkpoint kami akan berehat di Pantai Seri Kenangan untuk solat Jumat. Lepas makan tengah hari, sambung lagi. Mungkin bertukar tu orang kayaknya, and then menuju ke Pantai Penanjung. So di Pantai Penanjung dijangka dalam pukul 3 pukul 4. So para kayak akan berehat, akan berkemah di sana, bermalam dan insya-Allah. So itulah peranannya yang land support, orang akan menyiapkan makannya apa everything, logistiknya lah. So paginya tu lagi akan menyambung lagi daripada Pantai Penanjung menuju ke Pantai Jerudong. Lebih kurang dalam 20 km lebih lah, macam itulah. Dijangka tiba di Pantai Jerudong jam berapa? Kami mencuba untuk to fix the time dalam tengah hari itulah. Tengah hari. So lepas satu rehat makan, menyambung lagi daripada Pantai Jerudong menuju ke Pantai Berakas. So sambung lagi, sana tidur di Pantai Berakas, tidur bermalam lagi. Hari kedua tu. Hari keduanya bermalam. Kemudian sambungnya awal pagi daripada Pantai Berakas menuju ke Pantai Meragang untuk berehat tengah hari, dan ia punya final route-nya daripada Pantai Meragang, penamatnya dia tu di Tanjung Batu. Tanjung Batu. Penamatnya di sana tu. Jadi sebenarnya banyak soalan yang akan ditanyakan ini, memandangkan ekspedisi ini walaupun ia selama 3 hari, tetapi ia dari satu misi ke satu misi itu jaraknya tu agak jauh kan. Macam mana bis kita membuat persediaan kalau seandainya menghadapi peserta-peserta yang mungkin ada emergency kekejangan, kalau capsize satu, saya percaya itu lebih mudah untuk dicapai. Tetapi peserta itu sendiri yang mengalami situasi kecemasan, macam mana? Okey.
Bagi persiapan kami pengendali ekspedisi ini memang sudah mempersiapkan di dalam bot keselamatan kami itu yang sentiasa mengiringi peserta itu, kami melengkapi dengan seorang medik ada di sana. Sekiranya perlu dikeluarkan pesakit itu, jadi bot inilah akan bertindak. Bot keselamatan akan bertindak. Sama akan ada escort boat lah. Ada escort boat. Jika diperlukan. Tapi ini last option lah. Kalau sekiranya dapat diusahakan oleh pekaya itu sama ada ditukar ke apa. Last optionnya baru dengan safety boat itu. Baik, sebelum kita ni bertanya kepada harapan dan juga saranan bis kita, berapa buah kayak yang akan turun ni sekarang dalam ekspedisi ni? Okey. Kayak yang akan digunakan bagi peserta sahaja. Untuk 20 orang peserta, kami akan menurunkan 10 biji kayak. Satu kayak 2 orang. 2 orang. Ya. Dan diiringi lebih daripada 10 buah kayak single. Jadi lebih banyak yang single ini adalah jurulatih, pengawas. Jadi lebih daripada keramaian peserta sendiri, keramaian kayak. Double itu sendiri akan mengawal misalnya. Akan mengiring. Akan mengiring. Termasuk cikgu sendiri ni. InsyaAllah. Jadi apa yang kita ni harapkan agar ekspedisi ini berjalan dengan lancar dan semoga terhindar dari perkara-perkara yang tidak diingini. Mungkin Tuan Saiful selaku penganjur boleh mengongsikan sedikit harapan mengenai ekspedisi ini. Secara ringkas. Adalah diharapkan dengan adanya ekspedisi ini akan membuka mata dan minda para belia yang rupanya ada channel untuk akan membuat untuk meluahkan orang punya aktiviti sihat ni ada minat orang. Yes. That's why seperti itu kami ada melibatkan Jabatan Belia dan Sukan, Outward Brunei dan Persatuan Care bahawa durang ni agensi-agensi ini memang bergiat aktif. So nanti insyaAllah akan ditawarkanlah kepada yang mengikuti ekspedisi ini ataupun mana belia di luar itu nanti yang kan rasa minat itu akan menceburkan diri dalam bidang aktiviti channel ini, datanglah kami dan kami akan salurkan kepada ini. So bukan apa, kami ini mencari pelapis. Memang payah mencari pelapis masa ini. Yang ada is pakayuh veteran. Pakayuh dalam baru ini payah mencari. Jadi saatnya untuk nyorang menurunkan ilmu kayak itu selain daripada minat, kemahiran itu yang mahal sebenarnya. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan ataupun Cikgu Saiful Rizal bin Haji Arifin, Pegawai Latihan Pusat Pembangunan Belia, dan juga Haji Roslan bin Haji Kurus, Penolong Pegawai Latihan Pusat Pembangunan Belia, menghadirkan diri. Kami hadirkan sebenarnya Kerampai Pagi untuk menerangkan berkenaan dengan salah satu lagi aktiviti ekspedisi kayak belia yang akan diadakan dalam kalau di dalam poster menyatakan 8 Mac ni hari Jumaat minggu depan bermula 7 pagi selama lebih kurang 3 hari ni 3 hari. 3 hari. Berkayak straight tu 3 hari 2 malam. Dan saya teruja juga apabila mendengarkan persiapan dan persediaan yang begitu jitu dari segi HSE-nya dan pengiring, logistiknya sudah begitu padu. Mudah-mudahan seperti yang Ummu harapkan juga berjalan lancar. Cuaca pun mengizinkan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.